Dan insyaAllah pagi ini kita akan mengupas pada tajuk yang ke-35 ya, iaitu adab menziarahi orang sakit. Ya, adab menziarahi orang sakit. Jadi kita baca matan hadis ini bersama-sama. Haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib qala. Kalau qala tu panjang tu dia dua orang lah tu. Kalau lam tu satu, qala tu seorang cakap. Ya, ni dua-dua tu. Haddatsana Abu Muawiyah Anil A'mashi An Syaqiqin An Ummi Salamata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna. Kalau tak ada baris tu macam mana boleh? Yu'minuna ya. Mesti kita baca yu'minuna tak? Yu'minuna maksud dia mengaminkan. Ala ma taquluna. Qalat falamma mata Abu Salamata ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna Aba Salamata qad mata qala quli Allahumma ighfirli walahu wa aqibni minhu uqba hasanatan. Qalat faqultu fa'aqabani Allahu man huwa khairun li minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib, keduanya berkata, itu yang qala panjang dia musanna dua orang. Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah daripada Al-A'mash, daripada Syaqiq, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu menziarahi orang sakit atau orang yang meninggal dunia, maka ucapkanlah doa yang baik, kerana malaikat akan mengaminkan, yu'minuna, mengaminkan ucapan kamu. Ummu Salamah mengisahkan, dia cerita balik Ummu Salamah nak cerita pasal doa tadi tu, maka Ummu Salamah pun bagi tahulah ya cerita dia ketika Abu Salamah ni, Abu Salamah ni suami ya, suami kepada Ummu Salamah. Apa Salamah ni? Salamah ni anak dia lah. Ummu ibu kepada Salamah ya, bukan nama dia Ummu Salamah, bukan nama dia Ummu Salamah tu lah, anak dia nama.
Jadi bapa dia panggil Abu Salamah. Ya, sebab anak sulung dia yang pertama tu perempuan. Kali kalau anak lelaki letaklah nama lelaki. Ummu Salman katakan. Jadi Ummu Salamah mengisahkan ketika Abu Salamah meninggal, ya, Ummu Salamah dengan Abu Salamah ni antara orang yang terawal juga berhijrah ke Madinah. Jadi ketika tiba di Madinah, maka Abu Salamah ni sakit, jatuh sakit dan meninggal dunia. Ini cerita dia ni. Ketika Abu Salamah meninggal, saya mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Salamah qad mat." Sesungguhnya suami aku, Abu Salamah ni telah meninggal dunia. Ya, dia mengadu beritahu kepada Rasulullah tak. Maka baginda Nabi SAW pun bersabda, ucapkanlah, Allahumma firli walahu wa aqibni minhu uqban hasanah. Maksudnya, ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah dia, dan berilah ganti kematiannya itu bagiku dengan ganti yang lebih baik. Maka saya pun membacanya. Ya, maka Ummu Salamah bacalah doa yang Rasulullah ajar itu. Sehinggalah Allah SWT menggantikan dengan yang lebih baik darinya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah mengahwini ini Ummu Salamah. Ya. Jadi Abu Salamah telah meninggal dunia, maka Rasulullah mengahwini Ummu Salamah. Hadis riwayat Muslim dia yang ke-99. Ummu Salamah ni antara wanita yang cerdas dan juga orang yang cerdik lah nak. Dia dalam bab psikologi ni dia pandai juga lah kan. Yang dalam peristiwa apa tu, perjanjian Hudaibiyah yang ketika Rasulullah dah selesai perjanjian Hudaibiyah yang nampak berat sebelah tu, maka sahabat-sahabat semua tak puas hati dengan isi perjanjian tersebut. Tapi bila Rasulullah beritahu bahawasanya ini semua adalah wahyu dari Allah, makanya ikut jalan, okeylah, maka berikut. Tapi hati tu ada pedih juga lah, sebab dalam perjanjian ini berat sebelah lah, nampaknya lebih memihak kepada puak-puak kafir ni, puak-puak musyrikin Quraisy, musyrik Mekah ni. Jadi hati tu pedih juga lah. Itu yang bila tahun itu sepatutnya mereka mengerjakan umrah, tapi disebabkan mereka dah pakai ihram, dia nak masuk Mekah tapi tak dapat, jadi kenalah bayar dam, temelihlah seekor kambing. Ya, jadi Rasulullah pun ketika dah selesai dah semua tu, Rasulullah pun Rasulullah bagi ke kemah, kemah orang Islam lah. Rasulullah bagi tahu lah pada para sahabat. Ya, disebabkan kita tak boleh masuk Mekah, maka kita bayar dam lah, maka kita sembelih. Jadi kamu bolehlah sembelih sekarang, bolehlah sembelih korban, sembelih haiwan yang bawa tu sebagai bayar dam, untuk bayar dam. Seorang pun tak tahu je. Kan? Semua tak tahu je. Rasulullah cakap lagi, ya, jadi dah boleh sembelih, siapa nak sembelih boleh sembelih lah. Sebab kita dah boleh masuk dia, apalah lepas ni kita sembelih dah balik lah kan. Sebab tak tahu je tak. Rasulullah berkata apa dia orang ni kan. Jadi Rasulullah pun terasa lah bila mana arahannya itu tidak dipatuhi kan. Ya, tak dipatuhi, maka dia pun tak boleh, dia pun masuk kemah. Dia masuk kemah, dalam kemah tu dia beritahu dia Ummu Salamah lah, waktu tu giliran Ummu Salamah kan. Dia mengadu pada Ummu Salamah, dia kata apa? Rasulullah kata apa? Ni sahabat-sahabat aku ni semua dah tak nak dengar cakap aku lah. Aku suruh dia orang sembelih korban, dia orang sembelih haiwan, dia tak nak sembelih, untuk bayar dam kan. Maka Ummu Salamah ni dia nak pujuk Rasulullah, dia kata apa? Ya Rasulullah, engkau kan Nabi, dah lah Nabi, Captain, Chief semua ada lah kan kau kan? Maka takkan dia orang nak sembelih mendahului kau. Engkau kan ketua, engkau kan Nabi, engkau lah sembelih dulu. Bila kau dah sembelih nanti barulah dia orang ikut. Sebab takkan dia orang nak sembelih mendahului Rasulullah. Sebab dalam Quran pun sebut jangan mendahului Nabi kan. Itu juga kan. Maka Rasulullah pun keluar. Setelah keluar pada kemah, maka Rasulullah pun sembelih haiwan tak. Dia sembelih haiwan tu, maka baru semua pakai ikut kan. Barulah sahabat lepas semua pakai ikut, pakai buat. Betul lah tu dah. Ya. Jadi itu peranan orang ada lah, peranan isteri tu gitulah.
menyokong tak di sebalik kejayaan seorang lelaki itu belakangnya ada seorang wanita kan, begitu kan. Ini musalamah lah. Jadi tak apalah, kita tengok pengenalan pada tajuk hadis ini tentang adab menzahari orang sakit. Masyarakat Islam tidak boleh memikirkan kepentingan dirinya sahaja, iaitu bersenang lenang tanpa memikirkan sedikit pun nasib saudara seagama yang dalam kesusahan atau ditimpa musibah. Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, kita mempunyai pelbagai tanggungjawab sesama insan yang perlu dilaksanakan. Islam merupakan agama yang amat menitik beratkan hubungan silaturahim sesama manusia, sehingga menetapkan hak-hak setiap orang yang perlu dilaksanakan, terutamanya sesama saudara seagama. Ya, jadi hak saudara seagama pun ada. Yang Rasul sebut ada 5 tu tak. Antara dia yang ni lah, apabila dia sakit kau pergi ziarah dia lah. Amalan menziarahi orang sakit adalah hak yang mesti ditunaikan buat orang yang sihat. Ia sememangnya satu amalan yang mulia, kerana ia bukan sahaja menunjukkan seseorang itu mengambil berat tentang tahap kesihatan, malah menaikkan semangat pesakit ataupun motivasi kepada pesakit ini untuk melawan penyakitnya. Antara kesan positif dirasakan oleh mereka yang berziarah ketika rakannya sedang sakit, pastinya timbul perasaan simpati dan insaf pada dirinya. Dia tengok kadang sahabat dia tak, ya Allah kan, sian tengok sahabat aku ni jauh-jauh kalau aku kadang penyakit-penyakit macam ni takut aku pun tak dapat nak menanggung sakit seperti dia tak. Kita kadang-kadang kita tengok orang sakit tu pada kita kan, kita suruh sabar-sabar kan. Tapi kita pun tahu keadaan diri kita ketika kita berada di tempat yang macam dia juga. Jadi kita minta jauh lah ya. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yakni Allah Subhanahu wa taala lah yang menyembuhkanku. Ya. Maksudnya sakit tu semua orang rasalah, hatta para nabi pun rasa. Rasulullah sendiri pun sebelum kewafatan baginda sakit, sakit kepala ni tak. Ya, makanya kesakitan itu yang kalau dalam kitab dia Abdul Rahman Al-Mubarak Furi sebut apa? Ya, yang mana dalam kitab Ruhul Maktum kan. Dia kata Rasulullah akan beritahu pada sahabat bahawa sakit dia ni mungkin kesan terkena pada racun yang bagi dia tersentuh dulu ketika wanita Yahudi jamu makan daging kambing. Sikitnya tapi racun tu cukup berbisa. Kesan dia lah kan, mungkin ni kesan dia pun kan, sakit sangat kepala Nabi SAW ya. Dan Rasul pun demam-demam kan, ada faktor tu tak. Ni cerita ni bila ni berapa tahun sebelum tu kan, tapi kesan itu kita hari-hari kewafatan Nabi SAW. Hadis daripada Abu Asma Ar-Rahabi daripada Sauban radhiyallahu anhu, maula anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dengar perkataan maula ni pun rasa ni ya, maula anak angkat Rasulullah. Baginda Nabi SAW bersabda, man ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatal jannati? Qala janaha. Maksudnya apabila seorang muslim mengunjungi saudaranya yang sakit, maka orang itu sentiasa berada dalam sebuah taman syurga. Kita ingatkan masuk raudah aja dapat taman syurga kan, ataupun duduk dalam majlis ilmu saja kita berada dalam taman syurga. Rupanya pergi ziarah orang sakit pun kita masuk ke dalam taman syurga tu. Baginda Nabi SAW ditanya, bagaimana taman syurga itu? Baginda menjawab, taman yang penuh dengan buah-buahan yang dapat dipetiknya. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-4660. Ya, jadi taman syurga itu bukan hanya di Raudhah dalam Masjid Nabawi sahaja,
taman syurga bukan hanya dalam majlis-majlis ilmu sahaja. Rupanya taman syurga juga adalah bila mana kita pergi ziarah orang sakit, ya, makanya kita pun masuk dalam taman syurga. Keterangannya, amalan menziarahi orang sakit sememangnya sesuatu yang mulia, kerana ia bukan sahaja menunjukkan seseorang itu mengambil peran tentang tahap kesihatan, malah menaikkan semangat pesakit untuk melawan penyakitnya. Namun, sebelum kita merancang perjalanan untuk melawat ahli keluarga atau kenalan yang mengalami masalah kesihatan, terdapat beberapa adab yang harus diberikan perhatian supaya kehadiran kita nanti akan dapat menceriakan, bukan menjejaskan lagi kesihatan pesakit. Pergi ziarah tu bagus, tapi ada adab dia. Bukan kita pergi ziarah menambah sakit orang. Kita pergi ziarah nak kurangkan sakit, nak bagi dia motivasi, nak bagi dia semangat, kan? Nak doakan dia yang baik-baik ni. Jadinya para ulama telah menggariskan beberapa adab untuk diikuti ketika menziarahi orang yang sedang sakit. Antara adab-adabnya adalah yang pertamanya, maklumkan kedatangan lebih awal. Sebaik-baiknya maklumkan kepada pesakit jika pelawat ingin datang melawat kerana ada ketika pesakit mengalami keletihan dan tiada selera untuk bercakap. Ya, ni baik ziarah di rumah ataupun ziarah di hospital lah. Ya, kalau di hospital dia ada waktu lawatan kan. Tapi kalau di rumah ni waktunya lebih terbuka lah. Walaupun waktu tu lebih terbuka, jadi pilihlah waktu-waktu yang elok-elok lah, sesuai lah. Jadi kadang-kadang ada pesakit dia tak bersedia nak menerima, ya, pelawat. Jadi pelawat juga harus mematuhi waktu melawat dan tidak meluangkan masa terlalu lama. Seeloknya 15 minit dan jangan melebihi 30 minit lah anggarannya ketika mencari orang sakit. Tengok sakit macam mana, ya. Ada sakit yang berat-berat sangat tu, makanya kurangkanlah, ya, sebab takut kita ni mengganggu dia lah. Tapi kalau sakit-sakit yang mana dia boleh duduk, boleh cakap-cakap, boleh bergerak, tu tak apalah lah. Tengok pada keadaan lah. Itu pun janganlah lama sangat lah, sebab dia pun nak berehat. Sebab pesakit ini dia perlukan rehat. Jika pesakit tidak mampu untuk melayan dan berbual dengan tetamu, pelawat tidak harus memaksa dirinya untuk meluangkan masa. Jadi kita kena faham lah body language pesakit tu. Kalau kita tanya dia sepatah, jawab sepatah macam nak tak nak, jadi kita faham-faham lah. Maksudnya dia pun tak pun nak sudi lah, bukan dia dah belagak. Sebab mungkin sakitnya itu menyebabkan dia tak ada mood dia nak melayan lah. Bukan dia tak nak ni kan, sebab keadaan tersebut. Bukan pasal dia sombong, ya. Jadinya tengoklah, ya, pada kita pun boleh faham kan, dalam bahasa language, body language lah. Ya, tengok pada keadaan dia. Kalau kita tanya sepatah, dia jawab berpatah-patah tu, maksudnya dia nak cerita lagi, maka kita layan lagi lah. Nah, tu dalam bawah sampai setengah jam tu lah. Jadi kita kena bijak juga lah tengok pada keadaan sakit tersebut. Yang keduanya, membawa buah tangan. Ya, masyarakat kita memangnya tidak boleh berpisah dengan budi bahasa, maka tidak hairanlah jika pelawat terdorong untuk membawa buah tangan sebagai cenderahati buat pesakit. Ya, jika buah-buahan atau makanan yang dibawa itu tidak boleh dimakan oleh pesakit, ia masih boleh dimakan oleh mereka yang menjaganya. Tak, memanglah kadang pesakit tak makan pun, tapi orang yang jaga pesakit tu dia yang makan. Dia pun nak turun bawah pun ambil masa kan, susah kan. Jadi ambillah ruang tu. Orang pesakit juga mungkin boleh makan makanan yang dibawa kerana mereka juga mengalami tekanan, ya, kerana terpaksa mengorbankan masa dan waktu tidur untuk bergilir-gilir menjaga pesakit. Kan, dalam tidur malam bukan macam kita tidur lah, tidur atas kursi tu kan, badan pun sakit-sakit, jadi ada pun boleh meringankan lah, kita bawa buah tangan kan. Ni bawa bunga, pergi beli bunga bawah tu, siapa nak makan bunga ni aduh letih lah kan. Tunggulah kombo ke, tunggu apa-apa benda lah, bagilah bunga lah. Ini orang sakit bawa bunga, penuh bunga kan. Ini apa benda lah, bawa benda yang boleh beri manfaat. Bunga tu cantik kan. Terpulanglah masing-masing lah. Ya. Yang ketiganya, jangan terlalu banyak bertanya.
usah bertanya soalan yang boleh menyinggung perasaan pesakit seperti punca penyakit atau amalan yang dilakukannya sehingga menyebabkan dia jatuh sakit. Kan pergi tengok ziarah kawan kecil manis tak? Kan aku dah cakap kat engkau, kita membebel pula kat situ. Jangan. Kau degil, kau tak dengar. Masa sekarang dia dah sakit dah pun. Dia pun dah terlantar pun dalam hospital. Bukan itu kata-kata yang sepatutnya tak. Cuma kata-kata ingatan cukup dah. Aku lepas ni insyaAllah kalau sihat nanti kau ingat sikit lah. Kan? Jangan duduk ni lah macam tu. Ini kawan tu dah lah sakit, hati pun sakit. Kan? Kena bebel dengan kawan lah. Tapi tak apalah, kadang-kadang kawan baik, okey je lah. Kan? Kalau kawan rapat kan, memang orang kata dulu sama-sama susah, sama-sama senang lah, pergi bebel lah. Kan? Kau ni kan, aku datang ingat, kau datang ingat mengingatkan beban aku, kau menyusahkan aku lagi lah. Ni kau kawan baik lah. Kan? Yang kawan baik tak ada masalah lah, dia tembak ya. Jika pelawat berasa ragu-ragu tentang cara selamat untuk memulakan perbualan, mungkin boleh bertanya tentang khabar pesakit atau membiarkan dia sendiri bercerita tentang keadaannya. Kan? Kalau kita ni bila pesakit, makanya kalau rasa-rasa takut tanya pasal soalan sensitif bagi dia, maka tanyalah soalan-soalan lain dulu. Tanya khabar, apa khabar tak? Kita pasal cuaca ke, panas sekarang ni tak? Cuaca panas, tapi hujan juga tak? Panas-panas hujan juga tak? Jadi cari topik-topik yang selamat lah. Ya? Jangan cerita pasal MU pula kan. Dah tahu dia tu memang penyokong MU, cerita pasal MU lah, lagi hati sakit, pedih hati tu kan. Jadi cari tajuk-tajuk yang selamat lah. Ya? Pasal bola sepak Malaysia ke apa, pandai lah. Ya? Yang keempatnya, perlu ada perasaan empathy. Empathy ni, we put ourselves in their shoes. Kita letakkan diri kita pada kedudukan mereka. Kalau aku jadi macam dia, macam mana? Aku suka tak orang kata macam ni? Kalau aku jadi dia lah, ada kita berletak macam tu kan? Bukan hanya simpati je tak. Kalau simpati tu macam madu tiga tu lah, kesian tak. Bila tanya pada Rafi tu, ni kenapa si Jamil ni kenapa macam ni? Kesian lah, kesian je lah. Tapi empati, kita letakkan kedudukan diri kita. Kalau aku jadi tempat dia, macam mana perasaan aku? Ya, perlu ada perasaan empati. Sebagai pelawat, letakkan diri kita di tempat pesakit. Selain bekalan ubat-ubatan dan rawatan, seorang pesakit juga amat memerlukan semangat dan kata-kata motivasi daripada orang di sekelilingnya. Maka apabila kita menziarahi pesakit, kita hendaklah menunjukkan keprihatinan kepada mereka dengan menzahirkan kata-kata positif agar ia dapat membantu, memberi semangat kepada mereka. Ya, walaupun penyakit yang kita tengok tu agak berat pada kita ni, kita tengok bukan 50-50 lagi dah 80-20 dah ni dah, tetapinya tetap bagi semangat. Sebab apa? Sebabnya urusan ajal dan maut itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang bukan kerja kita pun. Walaupun pada mata kita tengok berapa orang jadi dah ramai dah. Yang kadang-kadang dia ni sakit bertahun-tahun, orang tengok tak boleh buat apa dah, macam tu dia ni. Dia mana? Lala sihat. Sihat pula tu, time PJP tu boleh mari semayang. Orang lain tak boleh semayang, dia lari mari masjid semayang. Boleh pula jaga solat. Yang mana orang cakap dulu, dia ni dulu sakit ni, orang kata memang dah mati dah ni lah. Tapi Allah Ta'ala bagi dia kesihatan. Ya. Jadi orang kampung saya seorang macam tu kan. Sebelum PKP sakit, tak boleh nak bangun, tak apa. Time PKP sihat. Mari semayang. Semayang tak boleh, lepas tu pergi syarak je boleh semayang kan. Dia masuk ya. Dia curi-curi semayang juga, pergi semayang juga. Sihat sampai lepas PKP je tak. Baru setahun 2 tahun dia baru meninggal. Setahun lebih kot dah meninggal lah sakit. Tapi sakit dia dulu memang ada. Dia pun cakap, Ustaz kalau Ustaz tengok saya, badan memang dah kurus sangat lah. Memang tak sangka saya boleh hidup balik. Orang pun tak sangka saya hidup balik, dia kata tak. Sebab dia memang tak gaya macam tak ada harapan nak sihat. Dan Allah Ta'ala bagi dia sihat. Ya, sempat dia sihat dengan baik, siap boleh jogging lagi, siap boleh apa, semua sihat balik dia. Cuma tahun tu dia kisahnya dah turun dia pun tak panjang lah umur dah. Jadi selain pada bekalan ubat-ubatan itu, kita punya kata semangat penting. Penting bagi dia motivasi. Yang kelimanya, elakkan melawat secara berkumpulan. Pergi naik bas ke, naik poster, ambil banyak ramai, pergi melawat meriah. Setiap pesakit memerlukan privasi masing-masing untuk berehat
dan menjalani rawatan, terutamanya ketika berada di hospital awam. Apalah kalau di hospital itu kita pun tahu memang tak masuk ramai-ramai kan. Ini kalau cerita di rumah ni tak. Jadi ya penuh kan. Elakkan datang melawat pesakit dalam jumlah yang ramai kerana dikhawatiri akan mengganggu keselesaan pesakit lain. Bukan kalau di rumah, bukan pesakit tu dia kurang selesa tak. Kadang-kadang waris pula dah. Nak sediakan air lah pula, biskut tak cukup, biskut satu bungkus je pula, nak cari lagi kan. Jadi ya kurangkanlah ya. Tapi kecuali kalau kita pergi sendiri, kita yang bawa ramai-ramai tak. Tapi kena kelah pula pergi ziarah kan. Yang keenam, jangan memberi pandangan mengatasi kepakaran doktor. Ya, mentang-mentanglah dia jual jamu, tongkat Ali ke Kacik Fatimah ke semua dah, dia promosi dia punya lah. Ya, mari try dulu lah bagi-bagi kan. Ini dah dijamin ni. Ni yang saya jual ni, doktor tu berhenti kerja tau. Tu yang dia punya hujah memang hebat tau. Tahu tak? Doktor pun Ustaz berhenti kerja tau. Buat benda ni, jual benda ni kan. Jangan memberi pandangan mengatasi kepakaran doktor. Sebab setiap kita ni sakit kita mungkin nampak sama. Bila kita jumpa dengan doktor kena pasti dah cek darah apa semua, tengok kita bukan termasuk dalam kategori yang kena macam ni. Nah, kita ada ubat khusus untuk kita punya ni. Kita tak boleh makan benda-benda macam ni. Kan? Dia ada alergi, ada apa semua tak? Bukan sama semua orang. Tapi kita yang jenis, kalau jenis orang yang doktor jadian ni, kan? Itu yang memberi mudarat pada orang. Sama juga kalau ustaz jadian pun, sama kan? Bila ustaz jadian pun dia itu juga lah, memberi fatwa yang salah pada orang. Ya? Kalau ustaz jadian ini dia akan beri fatwa secara zahir. Apa yang faham pada ayat tu ikut terjemahan dia. Dia tak tengok mendalam maksud itu. Kalau dia terjemahkan la ikrah fiddin, tuan-tuan tidak ada paksaan dalam agama, tuan-tuan. Suratul Baqarah sebut ayat 256, tuan-tuan, tak ada paksaan. Jadi tuan-tuan tak puasa pun tak apa. Kan? Ayat ni pun tak apa, dalam agama cakap tak ada paksaan. Bahaya. Ya. Jadi inilah sama yang tuan. Jadi dalam perkara agama ataupun perkara kesihatan, kalau orang salah memberi nasihat pada kita, kita salah ambil nasihat pada orang, dia akan memberi mudarat pada kita. Kalau salah menerima nasihat dari ilmu kesihatan, mungkin dia akan memberi mudarat kepada tubuh badan kita. Tapi kalau kita salah menerima nasihat daripada agama, dia akan mudarat pada diri kita di akhirat esok, lagi tu merugikan. Jadi biarlah jadi orang yang berilmu. Ya. Jangan memberi pandangan mengatasi kepakaran doktor. Jangan menyampaikan maklumat yang tidak betul kepada pesakit sehingga mengatasi kepakaran doktor yang bertauliah dan mempunyai kepakaran khusus mengenai sesuatu penyakit. Ini kerana setiap pesakit memerlukan nasihat doktor sebelum mengambil sebarang suplemen tambahan. Kadang-kadang terdapat pelawat yang gemar mencadangkan pengambilan suplemen kepada pesakit berdasarkan testimoni sendiri atau kenalan mereka. Itu selalu dia guna hujah itu. Kawan saya dulu macam ni, tapi dia makan yang saya bawa ni, dia makan dalam 3-4 kali dah. Sekarang ni dah alhamdulillah dia dah ikut. Dah okey, dah sihat dah. Rupanya sakit dia ni memang tak sama langsung dengan apa yang kita alami dah. Sebab kita bukannya dia datang, bukan dia pergi baca pun kat dia punya laporan doktor pun bukan tahu baca. Dalam tulisan doktor tu memang macam cacing, memang tak nampak kan. Baca pun tak faham. Bagus juga lah tulisan doktor tak faham. Kan? Tapi kalau ramai tulisan doktor dia boleh faham, semua orang buat faham. Jadi biar tak nampak. Biar orang yang tahu je tahu, ni password dia ni, ni aku ni, aku dah faham. Kan? Sebab tu dia bimbang. Kan? Bagus dah prihatin tu bagus. Tetapinya kadang-kadang kata satu kita nak keuntungan yang dari segi macam ni, katanya takut-takut memberi mudarat pada orang. Ada juga pesakit secara tidak sedar, ada juga pelawat secara tidak sedar menakut-nakutkan pesakit tentang jangka hayat mereka dan membuat kesimpulan sendiri dah. Jadi kalau jenis ada pelawat macam ni, tak payah marilah engkau datang menyusahkan nak. Nak gurau rasa pun tunggulah, walaupun kawan baik. Tapi dalam bab mati-mati maut-maut ni jangan sensitif. Ya, bagi jalan kawan doktor baring tak.
Aku punya saudara macam ni lah itu. 2 kali Jumaat jalan. Oi. Ya. Oi. Dia tak duduk kat tempat tu boleh dia cakap. Esok kali dia duduk situ macam mana? Kan? Jadi jangan. Bagi kata-kata yang baik je tak. Jangan pula kita pandai-pandai pula menentukan ajal maut orang. Kan dia sebut tadi dah ya. Dia tadi dah jemaah saya dulu. Sampai 6 tahun sakit. Alhamdulillah sihat kan. Yang keduanya, jangan membuat perbandingan. Elakkan membuat perbandingan antara pusat perubatan yang dikunjungi pesakit kerana dikhawatiri akan membuatkan pesakit berasa dia telah membuat pilihan yang salah. Kau pergi hospital mana? Kau pergi klinik mana ni? Klinik hospital tu. Itu doktor bukan dia pandai. Ini tempat aku dah ambil ni. Betul-betul dia punya medical card kat hospital tu. Kan? Doktor itu kan bagus. Dia orang tak cermat, dia orang tak ni semua. Aku dah ni. Kau dia dah rasa sebab salah lah. Ya. Dia rasa sebab salah. Alamak kan, masuk hospital ni salah. Alamak, matilah aku, macam nyerah diri pula nak mati lah. Itu semua orang kata apa, dia sendiri buat andaian demikian lah. Kan, dia sendiri, orang ni kan. Dia nak kata yang hospital yang dia pergi tu bagus lah. Ya. Kita pun kena tengok kata semua orang kewangan dia macam mana. Kan. Jadi tengok juga faktor-faktor itulah. Jadi pesakit akan berasa tidak selesa dan tertanya-tanya sama ada betulkah tindakannya itu, tindakannya mendapatkan rawatan di pusat perubatan tersebut. Jangan bagi confuse kat dia. Ya. Jadi setiap tempat perubatan tu dia adalah kepakaran masing-masing di situ. Ya. Lain jumpa dengan Tok Pomoh, okey lah, memang boleh lah, kita nak condemn lah. Kau jumpa dengan siapa? Dengan Tok Pomoh tu tak payah lah kau sakit ni kau kena pergi hospital. Bukan minum air jampi saja dah, kena pergi hospital juga, kena buat rawatan, kena check apa semua, tu betul ya. Kecuali penyakit mistik kan yang melibatkan jin dan sebagainya, betul lah tu, carilah ruqyah ni. Yang ke-8-nya, menundukkan pandangan daripada perkara-perkara yang diharamkan. Apabila kita menjadi pesakit sama ada di rumahnya atau di hospital, kebiasaannya pesakit berada dalam keadaan tidak terurus hingga memungkinkan auratnya terlihat. Ya, justru kita hendaklah sentiasa menundukkan pandangan agar mata kita tidak meliar dan terlihat perkara-perkara yang diharamkan atau boleh membuka aib pesakit. Yang pertama hospital dah, kalau kita pergi ziarah bahagian perempuan tak lagi lah dah. Jadinya jagalah pandangan. Yang ke-9-nya, sentiasa mendoakan yang baik-baik kepada pesakit. Doakanlah agar pesakit agar Allah SWT memberi kesembuhan segera kepadanya dan meringankan bebanan sakitnya seperti yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Allahumma rabban nasi adhib al-bas ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Maksudnya, hilangkanlah penyakit wahai Rabb sekalian manusia. Sembuhkanlah wahai Zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada yang dapat menyembuhkan melainkan kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak membawa rasa sakit. Muttafaqun alaih, Bukhari dan juga Muslim. Ini pun doa ni boleh baca dah. Kadang-kadang dalam WhatsApp pun dah ada dah teks ayat doa ni kan. Kemudiannya dalam pengajaran hadis, hadis ini mengajarkan kita seperti mana kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj ketika mensyarahkan hadis ini dengan mengatakan bahawa hadis ini menunjukkan sunat mengucapkan perkara yang baik ketika menziarahi orang sakit, seperti berdoa kepadanya, kepada orang sakit tadi, beristighfar kepadanya, minta ampun kepadanya, minta kelembutan dan keringanan kepadanya, sertanya seumpama dengannya. Selain itu juga malaikat akan hadir pada waktu tersebut dan mengaminkan ucapan-ucapan mereka. Sebab tu bila kita bergairah orang sakit, paling kurang di akhir tu dia sebut apa? Semoga kau sembuh seperti biasa, semoga Allah kau beri kemudahan, kesenangan apa semua dari kau dah. Semoga kembali sihat, boleh sama-sama balik kita pergi ke masjid, solat jemaah apa semua dah. Pergi ziarah bagi dia kata-kata semangat. Sebab apa? Ketika itu waktu kita ziarah dia, kita mendoakan dia, malaikat mengaminkan ucapan kita. Sebab tu tadi kata jangan duk membebel.
kan, benda yang tak elok apa semua tak. Cakap benda yang baik-baik. Sebab malaikat mengaminkan ucapan ketika kita berada menziarahi pesakit tersebut. Di antara hak yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim adalah menziarahi saudaranya yang sakit. Malaikat akan hadir pada waktu menziarahi pesakit dan orang yang meninggal dunia serta akan mengaminkan ucapan-ucapan orang yang menziarahi. Perlu diingat, semasa menziarahi orang sakit, kita hendaklah menjaga tingkah laku dan tutur kata dengan baik serta tidak berbuat bising. Ya, kadang-kadang kita pergi ziarah pesakit ni nak gurau kan, betawanya tu kan, ni sakit ni, depan pesakit kita gurau-gurau kan. Lepas tu kita ya, banyaklah bila gurau ni memang benda yang tak baik ya, gurauan tu salah tempat, tengok pada tempatnya ya. Bukan semua tempat boleh buat gurau dan bukan semua orang pun kita boleh gurau pun tengok kan. Jadi kita kena bijaksana lah. Kesimpulannya, walaupun perbuatan menziarahi orang sakit itu dianggap mulia, setiap individu tetap harus menjaga adab-adab melawat supaya tidak mendatangkan rasa tidak senang kepada pesakit atau waris yang menjaga mereka. Sebagai insan biasa, mungkin kita pernah melakukan kesilapan tanpa sedar, dan inilah masanya untuk membaiki kekurangan itu agar ia tidak berulang pada masa akan datang. Kesimpulan yang keduanya, sakit itu adalah ujian daripada Allah SWT. Bagi pesakit, sekurang-kurangnya dengan kehadiran rakan taulan dan saudara mara, ia sedikit sebanyak dapat mengurangkan penderitaan sakitnya melalui kata-kata semangat dan doa-doa yang dititipkan oleh orang di sekelilingnya. Kita beritahu dia lah kan, engkau sakit ni kan, insya-Allah kan, Allah Taala akan ampunkan dosa engkau dan ini semua ujian. Sabar dan redha kan. Allah nak cara Allah Taala nak ampunkan dosa satu orang hamba-Nya itu, ya kadang-kadang dengan Allah Taala beri musibah pada dia. Musibahnya itu pertama untuk mengampunkan dosa, keduanya sebab nak beri ingatan bahawasanya mungkin kesalahan yang dia buat tadi tu Allah nak bagi pengajaran kepada dia supaya jangan buat lagi kan. Oleh itu, sebagai individu yang sihat dan boleh berfikir dengan lebih rasional, kita seharusnya menjaga adab-adab ketika berhadapan dengan pesakit bagi membantunya kembali sihat seperti sedia kala. Ketiga, jagalah adab ketika kita menziarahi orang sakit sama ada yang berada di hospital atau di rumah. Patuhilah peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berkenaan seperti mengikut jadual waktu lawatan yang telah ditetapkan. Jadikanlah amalan menziarahi orang sakit sebagai budaya kita, kerana ia mencerminkan perpaduan umat Islam dan dapat memberikan banyak pengajaran yang berfaedah bagi kita. Dan sama-sama kita berdoa semoga kita semua dikurniakan kesihatan dan keafiatan di dunia serta di akhirat. Amin ya rabbal alamin.